harga yang telah pun ditetapkan. Berkaitan dengan pemantauan ini juga, berhati-hati kepada pemilik premis makanan kerana anda juga diperhatikan bukan sahaja oleh pihak KKM, malah oleh rakyat Malaysia. Kerana apa? Dengan penggunaan media sosial yang semakin meluas kini, laporan begitu cepat sampai dan tular kepada pihak KKM. Hari ini kita bersama dengan Muhammad Sukor Senapi, Pengarah Pematuhan dan Pembangunan Industri Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk berbicara mengenai pengusaha premis makanan. Anda diperhatikan. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kita boleh lihat tular di media sosial dan juga di dada-dada akhbar mengenai isu keracunan makanan, isu kebersihan premis makanan. Tapi ini bukan isu baru sebenarnya, dah lama pun isu ini. Tetapi seolah-olah seperti tidak diendahkan oleh pihak premis makanan ini. Di mana silapnya itu kita akan bincangkan sebentar nanti. Tapi apa yang perlu kita tahu ialah bagaimana sebenarnya bidang kuasa pihak KKM dalam isu ini. Okey, terima kasih Puan. Secara asasnya kami di bahagian keselamatan dan kualiti makanan di Kementerian Kesihatan Malaysia bertindak di atas bidang kuasa ataupun mandat yang kita ni adalah di bawah Akta Makanan, Akta Makanan 1983. Dalam mandat ini Akta Makanan dapat aturan-aturan di bawahnya. Ada 7 lebih kurang peraturan di bawahnya tu. Dan mandat secara asas Akta Makanan ini adalah untuk melindungi bahaya dan penipuan bagi semasa penyediaan, penjualan dan juga penggunaan makanan. Itu asas dia. Bagi aspek kebersihan ni, dia ada spesifik peraturan kebersihan makanan. Yang digubal untuk mengawal selia bagi aspek kebersihan premis dan juga keselamatan makanan yang disediakan bagi untuk tujuan jualan lah. Secara spesifiknya peraturan-peraturan kebersihan makanan ini dia lebih fokus kepada bagaimana kita nak mengawal dari segi reka bentuk ataupun infra kepada premis. Kita juga mengawal dari segi pengendali makanan, perkakasan yang digunakan, dan satu yang penting tentang peraturan kebersihan makanan ini adalah kita boleh menyeragamkan tindakan penguatkuasaan kepada semua anggota-anggota kita lah. Jadi itulah bila kita bercakap mengenai isu kebersihan ini, definisinya itu mungkin ada orang ramai yang masih lagi tidak memahami di mana ruang lingkup kebersihan khususnya dalam premis ini. Jadi mari sama-sama kita saksikan apa sebenarnya pandangan orang ramai mengenai kebersihan premis makanan ini. Memang kena jaga bersih sebab kita menjaga lalat semua kita jaga, sampah semua kita jaga bersihan, kumpul dan setempat, letak setempat, buang setempat, standby plastik sampah, letak setempat, insya-Allah benda tak terjadi berbiak. Penting sebab kita beli makanan takut ke sakit perut ke apa ke kuman ke, tu kita kena jaga bersihan, tengok tempat yang kita nak beli. Untuk jaga kebersihan sebagai peniaga memang penting bang. Memang penting sebab kita nak menjamu makanan kat orang, takut jadi in case apa-apa nanti masalah kan dekat pelanggan. Pelanggan akan tengok pemilik kedai dululah, lepas tu akan tengok kebersihan tempat persekitaran tempat berniaga kan. Kita bang sebagai peniaga makanan ni memang penting untuk menjaga kebersihan kita kan. Pasal kita menjual makanan ni untuk bagi orang makan, masyarakat makan kan. Pada diri kita jugalah. Macam kita jaga family, kita nak bagi anak-anak makan. So kebersihan tu memang paling utama. Kalau macam kita sendiri bang, kalau kita nak pergi kedai makan pun, kita akan tengok kebersihan. So kalau tak bersih kita nak masuk pun rasa macam takut jugalah kan. Pasal kita nak makanan ni nak masuk dalam Ramadan bang. So dapat penyakit pun kita tak tahu. Kita pun umur ni semakin tua, bukan semakin muda. So kebersihan ni kena jaga kan. Oh, kebersihan makanan memang amat-amat penting kerana dia menguasai kehidupan kita untuk keseharian kehidupan kita dan menguasai kesihatan. Kerana kalau badan yang sihat datangnya daripada pemakanan yang sihat dan bersih. Kalau kita pergi ke gerai-gerai, kita pastikan semua nak kena bersih baru kita beli.
kita akan tengoklah kedai itu bersih ke tidak ke daripada segi cara dia menyedangkan kepada kita kan. Peralatan apa semua. Jadi kita tengok benda tu bersih ke tidak. Kalau tak bersih kita takkan kita nak beli. Itu dia pandangan daripada peniaga sendiri mengenai definisi kebersihan pada mereka dan juga bagaimana kata orang ramai mengenai kebersihan dan apa kepentingannya kepada kita. Kita ialah apa yang kita makan, itu yang paling penting sekali sebab itulah kebersihan itu yang paling kita utamakan. Tapi kalau kita melihat kepada petikan sebentar tadi, macam-macam definisi ada mengenai kebersihan ini. Kata tong sampah kena tak boleh sebelah, dan buang sampah kena ikat terus. Tapi untuk pihak KKM sendiri, bagaimana? Apa elemen kebersihan itu? Dan juga mengikut garis panduan KKM sendiri, apa yang perlu dititik beratkan? Okey Puan, kita bercakap tentang berdasarkan peraturan-peraturan kebersihan makanan tadi. Dia ada dua yang spesifik adalah pertama dia adalah kebersihan diri pengendali dan juga kebersihan premis. Okey. Dalam kebersihan pengendali kita akan cuba seboleh mungkin untuk bagi pengendali makanan untuk memastikan kebersihan diri yang mengekalkan tahap kebersihan diri paling maksimum lah, tertinggi, meliputi daripada aspek kebersihan diri, contoh daripada kuku kan, kuku tidak kalau luka kan, ataupun kuku bukan kuku jari ya kan, kalau jari, kemudian di segi kuku yang tidak panjang, etika pakaian. Okey, pakaian yang bagaimana kita boleh pakai. Kemudian dari segi etika membersihkan tangan, pakaian pelindung, apron kan, dan juga apabila kita perlu apron ni, pakaian pelindung ni selalunya hanya dipakai di dalam premis, tidak di luar premis. Jadi apabila kita bagaimana kita melaksanakan apabila kita ke tandas, kita kena pergi dan keluar dari tandas tu, kita ada cara dia kan. Betul. Okey. Kemudian yang warna pakaian tu kan, itu dalam yang kita perlukan dalam berdasarkan peraturan lah. Manakala bagi premis sendiri, bagi premis sendiri kita nak memastikan premis adalah bersih, bebas daripada sampah. Dan yang agak kritikalnya adalah juga bebas daripada makhluk perosak. Itu yang antara yang kita cuba elakkan. Dan keadaan premis, pencahayaan juga memerlukan dalam kita punya takrifan berdasarkan garis panduan yang peraturan-peraturan kita lah. Jadi apa yang paling penting sekarang ini ialah pemantauan dan juga penilaian daripada pihak KKM sendiri. Jadi kita ingin tahu juga bagaimana sebenarnya pemantauan ini dilakukan dan apa di antara akta ataupun undang-undang yang mengikat premis ini untuk sentiasa mematuhi segala peraturan yang telah pun dikeluarkan ataupun garis panduan yang dikeluarkan agar mereka sentiasa menjaga kebersihan premis dan juga makanan mereka. Okey, sebagaimana saya bangkitkan tadi, berdasarkan akta dan peraturan, okey, kita akan adakan memang secara regular, berkala kita akan membuat pemeriksaan. Pemeriksaan ini penting sebab di sinilah akan menentukan kadar kepatuhan. Kadar kepatuhan. Berdasarkan keadaan premis dan juga di sinilah ruang untuk kita nak membuat verifikasi ke atas jika ada salah laku dalam proses penyediaan, dalam proses penyediaan makanan lah. Sebab kita tahu dia agak volatile kat sini kan, dia boleh jadi berbagai keadaan. Itulah keadaan apabila ini akan kalau kita tengok balik nanti pemeriksaan kita oleh pegawai-pegawai berkuasa kita nanti dia akan membuat pemeriksaan dan juga kalau dia akan disusuli juga jika perlu untuk dilakukan persempelan makanan. Di sini kita akan tengok berdasarkan bukti-bukti saintifik. Makanan ini juga akan dihantar di makmal untuk melihat adakah bakteria-bakteria yang mungkin terlibat yang menyebabkan yang
telah mencemari makanan. Di situ kita boleh mendapatkan keadaan sebenar bagaimana keadaan makanan itu disediakan. Itu antara yang berdasarkan prosedur-prosedur yang kebiasaan kita lakukan, rutin prosedur yang kita lakukan. Jadi dalam melakukan rutin prosedur ataupun pemantauan ini sebenarnya, apa hak pegawai KKM apabila melawat sesuatu premis dan juga apa hak sebagai seorang peniaga premis itu? Kemungkinan ada yang merasakan bahawa ialah terjahan itu dilakukan secara tiba-tiba. Jadi bagi mereka mungkin ada beberapa perkara atau mungkin hari itu sahaja. Mungkin dia kata, oh masa ni je dapur kotor, hari lain tak kotor pun. Jadi bagaimana Tuan? Okey, kita kena clearkan pegawai kita yang melakukan tugas secara rutin ini adalah pegawai berkuasa yang dilantik oleh menteri, menteri. Di antara bidang kuasa pegawai berkuasa adalah dia boleh melakukan pemeriksaan, memasuki premis, membuat pemeriksaan dan mengeluarkan arahan-arahan, mengeluarkan notis arahan-arahan tindakan pembetulan dan juga jika perlu pegawai berkuasa akan mengeluarkan kompaun. Atau pemantauan itu ataupun pemeriksaan itu tanpa notis terus tanpa notis. Tanpa notis. Tetapi kita tahu total premis di Malaysia agak banyak, lebih kurang 200,000 lebih premis kan. Memang kita akan cuba jadualkan, tetapi kekerapan tu kita boleh agaklah. Okey, jadi berdasarkan risiko, kena ingat, berdasarkan risiko kita akan cuba memberi tumpuan kepada premis-premis tertentu dan semasa pemeriksaan itulah tanpa perlu pemakluman. Sebab kita ada kuasa-kuasa kita di bawah Pak Atta dan Pak Tuan Atta. Dan manakala sebagai pengusaha, pengusaha sepatutnya memastikan keadaan premis sentiasa bersih, mematuhi setiap peraturan kita dan memastikan juga pengendali makanan yang digaji ataupun dia sendiri adalah dalam keadaan bebas daripada penyakit. Itu penting. Kalau ini diambil perhatian, InsyaAllah kebarangkalian untuk dia terdedah kepada tindakan penguatkuasaan itu agak rendah. Kan? Bukan intention kita, bukan pemeriksaan ini, intention bukan untuk mencari salah. Kita lebih kepada untuk memastikan public berdasarkan mandat kita tadi itu melindungi bahaya dan kesihatan, bahaya dan penipuan dalam penyediaan makanan, mungkin dalam penyediaan, dalam penjualan dan juga dalam penggunaan makanan. Itulah mandat yang kami diberikan, amanah kami lah. Amanah yang diberikan kepada pihak KKM. Tapi seperti mana Tuan katakan tadi, premis makanan di Malaysia ni begitu banyak. Mungkin kadang-kadang sampai tak menang tangan kalau kita nak periksa satu persatu. Jadi menjadi tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia untuk membantu pihak KKM menjadi mata-mata dan juga memerhatikan premis-premis makanan ini. Jom kita sama-sama saksikan antara video yang tular di media sosial mengenai isu kebersihan makanan ini. இங்க பாருங்க தந்தூரி சிக்கன் வந்து கீழே விழுந்துருச்சு. அங்கேருந்து திருப்பியும் டப்பாலேருந்து எடுத்து போட்டு திருப்பியும் பாருங்க மேலுக்கு வச்சுட்டான். யார் இந்த கடையில் வந்து சாப்பிட்றீங்களோ பார்த்து பத்திரம். அங்கே பாருங்க டப்பாவோட கீழே விழுந்துருச்சு. திருப்பி எடுத்து அப்படியே போடுறாங்க பாருங்க. இதெல்லாம் கேட்க மாட்டீங்களா மக்களே? அதே தமிழ்நாடு ஏதாச்சும் செஞ்சாங்களாக்கா கேட்கறது. கேளுங்க, இதையும் தட்டி கேளுங்க. இங்கே பாருங்க அது கோவர பாருங்க, அல்றான் பாருங்க. அங்க பாருங்க, அங்க பாருங்க. Walaupun kita tak faham mungkin apa yang dikatakan tadi, tapi bunyi itu kita dah tahu dah betapa geli dan kotornya sebenarnya penyediaan makanan tadi. Kalau kita boleh lihat, ayam itu diletakkan di lantai sebenarnya. Kalau kita pun nak masak, tak sampai hati sebenarnya. Kenapalah lakukan sedemikian. Jadi untuk mereka yang sebegini, Tuan, apa tindakan undang-undang yang boleh kita lakukan kepada mereka secara ringkasnya? Okey, itulah
kita tengok kenapa kami diberi amanah ni, saya nampaklah kan. Sebab publik tak akan boleh akses ke semua maklumat ke bagaimana penyediaan makanan itu berlaku. Pengguna mesti ambil tanggungjawab lah, sebab kita kena faham tuan-puan tak diminta pun untuk memasuki dalam bidang ni. Tuan-puan sendiri nak masuk kan. Dan dia masuk dengan tanggungjawab. Okey, tanggungjawab ni penting. Itulah kenapa kami ni keadaan untuk mengelak keadaan ini berlaku pada kami cuba buat beberapa preventive maintenance. Maksudnya bukan preventive maintenance, preventive action yang kita cuba buat sebelum berlaku keadaan ini. Kenapa kami mewajibkan latihan pengenali makanan. Okey, itu kewajipan untuk pengenali makanan. Kenapa kami perlukan suntikan typhoid untuk memastikan preventif sebelum berlaku perebakan. Itu yang dalam ruang lingkup yang cuba kami buat. Okey. Isu sekarang lebih kepada amalan. Mengawal amalan adalah sesuatu yang sukar. Kami tak akan sepanjang masa akan berada di situ. Itu pasti, kan? Jadi pertama kali kita faham kadang-kadang ni atas perbezaan budaya, berlaku isu-isu sebegini, kita tahu. Betul. Ya, betul. Jadi mereka juga boleh dikenakan tindakan undang-undang, dan saya rasa perkara itu telah pun diwawarkan dan ramai pun dah pun maklum. Tapi seperti mana Tuan katakan tadi, amalan itu bergantung kepada diri sendiri. Betul. Kita bayangkan kita nak menyediakan makanan itu untuk keluarga kita. Sanggupkah anda, peniaga-peniaga di luar sana, menyediakan makanan yang tidak bersih dan juga tidak selamat? Jadi kita kena fikir-fikirkan dan juga renungkan juga kepada orang ramai yang ingin menyalurkan sebarang maklumat. Sebenarnya ada cara yang lebih formal. Mungkin Tuan boleh kongsikan sedikit dalam tempoh masa yang sempit ni. Okey, saya asasnya betul lah sebagai antara dividerkan, kami tak akan sepanjang masa boleh dapat berada di situ. Jadi tuan-puan kami mintalah untuk menyalurkan jika ada apa-apa yang mencurigai, yang memerlukan tindakan kami untuk kami buat tindak susul. Ada berapa? Ada enam lebih kurang bagaimana kami boleh dihubungi. Pertama melalui datang sendiri ke pejabat kami, terpulang adakah di kementerian ataupun di Jabatan Kesihatan Negeri ataupun di pejabat kesihatan yang terhampir. Boleh juga hubungi kami di talian telefon di bahagian keselamatan dan kualiti makanan. Boleh juga kami dihubungi di laman web di SISPA. Ini antara yang kebanyakan digunakan sekarang ini sebab agak bagus, sebab setiap aduan tu akan ada traceable dia. Tuan-puan akan dimaklumkan balik apa tindakan yang telah diambil. Kami juga boleh dihubungi di FB bahagian keselamatan dan kualiti makanan HQ, juga di fax ataupun juga melalui surat terus kepada kami. Itu antara pendekatan. Surat. Okey, jadi tidak semestinya tularkan video-video itu di media sosial, tapi ada lagi pelbagai saluran yang boleh anda salurkan maklumat kepada pihak KKM khususnya. Baik, terima kasih banyak-banyak kita nak ucapkan kepada Tuan Mahammad Sukur.